Okey, baik lagi sekali. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat petang. Selamat kembali ke ruang lanjutan Melayu XM di hujung minggu ni hari Jumaat. Kita akan bercerita lagi tentang pasaran kewangan. Jadi pada hari Jumaat, saya akan bercerita tentang lebih spesifik kepada ekonomi Amerika Syarikat. Jadi macam mana kita nak membaca kesihatan ataupun kestabilan ataupun di fasa mana ekonomi Amerika Syarikat, apa kita perlu lihat? Kita perlu lihat kepada indikator-indikatornya. Tapi indikator yang saya masukkan ini bukanlah indikator yang anda tengok pada carta, tetapi lebih kepada data-data ekonomi. Seperti contohnya, minggu ini kita ada beberapa data ekonomi besar yang mempengaruhi pasaran Amerika Syarikat dan juga ekonomi Amerika Syarikat. Iaitu kita ada data CPI, Consumer Price Index, menunjukkan, menggambarkan kepada kita kadar inflasi di tangan pengguna. Dan selepas itu kita ada apa? Kita ada data kenaikan kadar faedah, iaitu sebanyak kita cek dalam 50 basis point seperti yang dijangkakan oleh ramai orang, tetapi dia punya after effect tidak dijangkakan. Sebab apa? 50 basis point kita kelihatan seperti dovish, tetapi ada message yang tersembunyi yang menyebabkan sebenarnya news itu adalah hawkish, iaitu kadar faedah ultimately end up dekat mana. Okay? Dan menurut ucapan Jerome Powell, iaitu pengurusi Federal Reserve, lebih tinggi daripada apa yang mereka asalnya inginkan. Maknanya itu adalah news yang hawkish. Sebab itu kita tengok pasaran saham apa yang jadi jatuh, dan dolar membuat pemulihan. Itu sebabnya. Walaupun kita boleh katakan 50 basis point itu dah ke arah dovish. Sebab apa? Sebelum ni kita ada kenaikan kadar faedah 4 kali berturut-turut 75 basis point, iaitu sangat hawkish. Tiba-tiba 50 maknanya dovish, tetapi kita ada lagi isi tersurat tambahan daripada Jerome Powell yang menjadikan keseluruhan data adalah hawkish. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam Jumaat. Sore Sumbi, apa khabar Sumbi? Okay, ready semua ya. So, biar sekarang ni kita dah boleh map up direction ataupun tone menjelang 2023. Saya berjangkakan kelemahan saham akan berterusan dan pemulihan dolar akan berterusan sekurang-kurangnya 1,5 bulan. Okay, itu direction yang saya nampak mulai semalam. Okay, kalau anda ada idea yang lain ataupun anda ada hujah yang lain, silakan tuliskan di ruang chat box, kita bersama-sama diskusi. Okay. Kalau ada pendapat yang bercanggah lagi, saya suka. Sebab kita tak nak terlepas pandang. Okay. Tapi apa yang saya dapat semalam, okay, dan juga akan menjadi tone 2023, at least sebulan setengah, ialah saham menurun, dolar akan membuat pemulihan. Anda bolehlah cari mana-mana setup berdasarkan tema pergerakan harga tersebut. Okay, boleh? Alright, so macam biasa kita buka sikit chart yang kita tengok pergerakan terkini. Saya buka kepada indeks S&P 500 dan would you look at that? Okay. Saya rasa pergerakan kelemahan saham ni ada lagi leg ataupun ada lagi ruang untuk ke bawah. Malah kalau kita perhatikan kebanyakan bank-bank besar di Amerika, Bank of America, JP Morgan dan juga BlackRock, mereka menjangkakan indeks S&P 500 pada akhir tahun ni akan berada di sini, sekitar 3,500 point. Ada lagi room untuk pergerakan ke bawah. Jadi bagi saya kita ada lagi ruang untuk ke bawah untuk saham akan melemah dan juga dolar akan membuat pemulihan dalam tempoh 11,5 ini. So, Sumbi kata sekarang pantau purchasing power. Inflasi sudah terkawal. IR sudah cukup. Okay, IR tu apa maksud Sumbi? Okay, kalau katakan purchasing power, kita tengok perbelanjaan lah. Okay, perbelanjaan retail. Retail sales. Dan juga kita boleh tengok kepada data loan. Okay, loan application. Okay, ataupun kita tengok kepada permit pembinaan yang menunjukkan rakyat-rakyat marhin dah mula ada appetite untuk membeli. Ada appetite untuk membeli, itu akan meningkatkan permit pembinaan dan akan meningkatkan perbelanjaan konsumer, dan itu yang kita boleh gauge consumer spending
Kalau kita ada consumer spending, nescaya kita akan ada ekonomi expansion. Okay. Right. Interest rate. Okay, saya ingat ke? Saya ingat ke Sumbi masukkan IR engineer? Itulah saya pun, kita background engineer Sumbi. Kita background engineer, kita nampak IR, kita fikir satu je. Kita fikir title IR untuk engineer. Right, so interest rate sudah cukup. Kita dah tahu dia punya ultimately. Okay, kita ada lagi kenaikan kadar faedah untuk at least untuk Federal Reserve. Okay, untuk capai aras saya rasa 4 point berapa? 4 point something, 4.75. Saya kena check balik. Itu ultimate high. Okay, so itu basically yang kita dah digest. So now ialah kita nak tengok ekonomi. Ekonomi ni tenat ke tak tenat? Ataupun ekonomi ni dah boleh kembali berkembang semula. So sekarang ni apa yang memberikan kerisauan kepada pelabur dan juga pasaran ialah sentimen consumer. Kita tengok PMI sub 50. Okay, kita tengok UMCSI bawah 70. Yang semua itu menunjukkan kepada kita sentimen yang negatif daripada consumer, ya. Dan itu tidak bagus untuk perbelanjaan consumer. Bila consumer tak spend, tak bagus untuk perkembangan ekonomi. Oh, bukan infrared. Itulah. Saya ingat IR engineer. Okay, right. So, apa yang berlaku ialah kita ada spike. Spike disebabkan oleh data inflasi yang dah terkawal. Okay, kita tengok data inflasi daripada 7.7 CPI menjadi 7.1. In fact, lebih rendah daripada jangkaan 7.3. Itu yang menyebabkan ada itu yang menyebabkan ada spike. Tetapi spike tak tahan lama. Dia ada pergerakan ke bawah. Maknanya apa? Ada rejection. Ada rejection menunjukkan bagi saya sebelum lagi berlaku jatuh ni. Di sini saya dah lebih, bila saya berada di sini pada 3 hari lepas, saya dah mula bearish. Saya dah mula bearish semula dengan indeks S&P 500. Sebabkan ada rejection dan data inflasi yang positif pun tidak dapat nak maintain kenaikan indeks S&P 500. Kemudian keluar data keadaan faedah yang kita dah semua jangkakan, memang 80% menjangkakan 50 basis point. Tetapi Fed ada keluarkan komen. Okay, di mana komen ialah kita punya target ultimate level of interest rate, dia kena anjakkan. Kita dah adjust kita punya goalpost tinggi sikit. Itu satu. Maknanya hawkish lah. Yang kedua ialah Fed perlukan lebih banyak lagi bukti-bukti daripada data ekonomi yang inflasi dah terkawal. Jadi maknanya masih lagi ada ruang untuk hawkish. Itu yang menjadikan pasaran saham pun turun, ya. Dan saya rasa ada lagi leg ke bawah sampai ke aras. Mungkin agak drastik ya untuk sampai ke aras 3,500, tapi ini yang dijangkakan oleh 3 bank. Bank of America, JP Morgan dan juga BlackRock. Kalau rakyat belum shopping boleh turun kembali, betul. Sebab ekonomi ni is at the mercy of consumer spending. Consumer tak spend duit, syarikat tak boleh nak membuat keuntungan. Syarikat tak boleh buat keuntungan, syarikat terpaksa kecilkan bisnes, buang pekerja, orang tak ada kerja, pengangguran meningkat, ekonomi pun akan memperlahan. Jadi, macam Subi katakan tadi, consumer spending sangat penting. Kita boleh alihkan fokus kita sekarang kepada consumer spending. Bond. Bond yield. Bond yield ni kita kena tengok dia punya kita panggil inversion daripada bond jangka panjang, biasanya 10 years, dengan bond jangka pendek. Jika bond jangka pendek lebih tinggi dia punya yield daripada bond jangka panjang, maknanya itu menggambarkan pelabur tak yakin dengan masa depan. Maknanya mereka menjangkakan resesi, ya, ataupun ekonomi slowdown. Itu yang kita boleh tafsirkan daripada bond yield. Baik. So apabila kita melihat kepada kelemahan pasaran saham, kita boleh menjangkakan apa kepada dolar. Dolar membuat pemulihan dan itulah yang sedang berlaku sekarang. Berlaku pemulihan pada indeks dolar. Sebab apa? Kita punya overall
interpretation ataupun tafsiran terhadap data kadar faedah yang keluar sekarang ialah hawkish. Jadi hawkish bagus untuk kekuatan mata wang tempatan seperti dolar. Jadi saya menjangkakan dalam masa sebulan setengah ini dolar akan membuat pemulihan dan juga saham akan membuat kelemahan. Jadi anda bolehlah cari mana-mana setup untuk mengambil pergerakan pemulihan dolar dan kelemahan saham. Mungkin anda nak short saham, not good idea. Okay. Tapi apa anda boleh buat? Mungkin anda boleh gunakan CFD ya untuk mengambil pergerakan tactical. Okay, boleh ya? Baik. Okay, so seterusnya kita tengok ke itulah tempat wang-wang besar mengalir. Yes, correct. So, seterusnya. Minyak. Okay. Saya katakan semalam ya, pemulihan minyak yang kita perhatikan, dia punya lantunannya daripada aras $71.5 ini, dia tidak ada momentum. Dia bersifat sementara ya. Sebab permintaan masih lagi lemah. Macam Sumi katakan, jadi kita kena tengok kepada permintaan global. Kalau permintaan global melemah, harga komoditi seperti minyak akan juga melemah ya. So, dan tambah lagi, jika tidak ada tindakan seterusnya daripada OPEC Plus, kita tahu 2 minggu lepas mereka tidak memotong produksi minyak. Malah mereka tak boleh nak memenuhi kuota pun sebenarnya. Ada beberapa negara yang tak cukup kuota untuk production. Jadi apa yang berlaku? Kelemahan minyak masih lagi akan berterusan. Jadi itu yang kita perhatikan sekarang. Sehinggalah ada pemulihan permintaan konsumer. Permintaan konsumer mula meningkat. Aktiviti ekonomi, business expansion berlaku, kita akan mendapati permintaan kepada minyak akan meningkat dan itu akan menyokong harga minyak ya. Itu yang berlaku sekarang. Adakah OPEC akan bertindak sebelum itu? Mungkin. Kita tak tahu. Mungkin mereka akan bertindak sebab geopolitik ni kita boleh nak sangkakan. Jadi jika harga minyak terus membuat penurunan lagi, katakan berada pada arah sub 70, saya rasa OPEC akan bertindak. Saya rasa OPEC akan membuat tindakan. Apa mereka boleh buat? Potong lagi production lah. Tapi mereka nak potong production ni, mereka akan mendapat tentangan daripada Western country. G7 dan juga mungkin Australia akan memberikan tentangan. Boleh ya? Okay, next. Euro USD. So, kita ada kenaikan data kadar faedah untuk Federal Reserve dan juga kenaikan kadar faedah untuk ECB. So apa yang berlaku ialah kesannya kepada euro kita boleh perhatikan. Euro USD di sini. Ini dia. Inilah yang berlaku. So, ini saya kena ECB. Yep. 50 basis point ECB, 50 basis point untuk Bank of England, 50 basis point untuk Federal Reserve. Semua lebih kurang. So apa yang berlaku? 50 basis point sepatutnya adalah hawkish untuk euro. Jadi euro naik sekejap tetapi tak bertahan lama sebab fundamentally euro economically ada masalah lagi. Masih lagi ada masalah. Jadi dia tak mencetuskan trend pergerakan ke atas untuk euro. Dia bergerak sekejap je. Lepas tu apa yang berlaku? Dapat rejection. Sama seperti yang kita lihat pada indeks S&P Barclays. Ini adalah tanda-tanda rejection. Doji. Maknanya ada strong selling force dekat level berapa ni? 1.067. So, ini digandingkan dengan dolar yang akan membuat pemulihan dalam jangka masa sebulan setengah ni. Saya menjangkakan Euro USD akan membuat penurunan. This is my prediction. Untuk jangka masa sederhana. Ini lebih kepada apa? Lebih kepada dolar yang akan membuat pemulihan. Boleh ya? This is what I see. Baik. Okay, next. Jadi tak semestinya
data yang hawkish boleh menggerakkan harga, ya, sebab kita kena tengok apakah underlying problem. Kalau dah ada penyakit di dalam ekonomi euro, suntikan kadar faedah pun mungkin tak mampu nak menguatkan mata wang negara tersebut, ya. Itu yang berlaku sekarang. Baik. So, next. USD yen sebenarnya lebih kurang saja. USD yen lebih kurang saja dengan indeks dolar, ya. Okay, saya juga menjangkakan pemulihan USD yen ke atas. Okay. At least ke arah level 140. Okay. So, itu yang saya punya medium term view untuk pergerakan pasaran. Kelemahan pasaran saham Amerika Syarikat, pemulihan dolar, okay, dan Euro USD pun akan membuat kelemahan. USD yen akan membuat pemulihan. Jadi anda bolehlah cari mana-mana setup dia mengikut tema tersebut. Baik. Untuk minyak, hati-hati sikit. Minyak ni fundamentally sepatutnya masih lemah. Cuma saya khawatir OPEC Plus akan membuat tindakan. Itu boleh berlaku. Dan bila mereka membuat tindakan, mungkin akan menyokong harga minyak. Okey? Tapi setakat ini permintaan global masih lagi lemah. Okey, sudah ada confirmation. Yes. Ya, saya lebih selesa bila dah dapat arah utama, ya. Okey, sekarang kita dah ada tema. Bila kita ada tema, kita boleh cari setup mengikut tema tersebut. Okey, mengikut trend tersebut. Okay, itu lebih selamat. Baik. So, next. Apa jadi dekat Bitcoin? Apa jadi dekat Bitcoin sebab kita dah melihat kepada pemulihan dolar. Apa kita jangka kepada Bitcoin? Bitcoin jatuh balik. Bitcoin jatuh balik. So, apa harapan untuk cryptocurrency ialah dollar crash. Baru mereka boleh naik. Adakah dolar akan crash dalam jangka masa dekat? Tidak. Kita sedang melihat kepada pemulihan dolar. At least untuk tempoh masa sederhana. Jadi saya menjangkakan Bitcoin akan buat penurunan semula. Seperti yang saya buat arrow semalam ni. Ada lagi link untuk kelemahan Bitcoin. Ya, dan juga major cryptocurrency. Sam Bankman pun dah masuk jail dah. Okay, banyak kerja pembesaran ini yang perlu dilakukan oleh peserta-peserta cryptocurrency. Banyak atlet-atlet yang yang endorse FTX macam Steph Curry, Shaquille O'Neal, Tom Brady, semua kena zaman. Kena zaman dengan pelanggan. Okey, baik. Right. So, kita tengok pasaran saham. Okay, pasaran saham S&P membuat kelemahan. Jadi kita boleh jangkakan major company pun akan membuat kelemahan. Tetapi bagi saya, ini adalah satu lagi mana kita sebenarnya menunggu masa. Kita menunggu masa sebelum market bottom untuk saya nak snap syarikat Google, syarikat Amazon dan juga syarikat Tesla. Ya. Fundamentalnya sangat bagus. Okay. Tetapi bukan masanya selagi market tak bottom. Okay, boleh ya? Ini Brookfield. Wah, Brookfield sedang membuat penurunan. Brookfield pun antara saham yang berada dalam keadaan yang sangat menarik untuk anda beli. Ya, Brookfield anda boleh bayangkan anda beli saham dividen. Okay, semalam saya ada buat analisa fundamental untuk syarikat BEM ni, Brookfield Asset Management. Dia baru saja buat split. Okay, dan ini adalah BEM ni adalah yang akan khusus menguruskan dana, asset manager. Okay. Apa itu semua tindakan yang tak akan impact besar depend dari ekonomi cadang. Ya, maknanya permintaan kepada bahan sumber tenaga lah, ya. Lebih banyak aktiviti ekonomi dunia, lagi tinggilah permintaan, lagi tinggilah harga minyak. Dan majoriti ataupun blok yang terbesar untuk aktiviti ekonomi adalah ataupun centralized dekat China. Okay? Jadi kalau China start balik engine ekonomi, kita akan ada permintaan. Okay? Kalau China pun struggle dengan ekonomi mereka sendiri, maknanya kita boleh menjangkakan permintaan global akan masih lagi terhad. Akan memberi tekanan kepada harga minyak untuk terus lemah. Kecuali ada intervention daripada OPEC Plus, kartel dan sebagainya. Ya? Okay, boleh ya? Okay, next. Okay, apa yang kita nak bercerita? Okay, kita bercerita tentang
indikator pengesahan fundamental untuk pasaran saham Amerika Syarikat. Ya. Basically, apa kita lihat adalah kita melihat kepada indikator ekonomi Amerika Syarikat. Laporan NFP, pengangguran, barangan tahan lama dan juga produksi industri. Alright, so okay. Mana-mana negara yang menggunakan sistem kapitalisme, struktur ekonomi akan menjadi seperti ini. Kita ada dua entiti besar iaitu bisnes, dan bisnes memerlukan apa? Memerlukan orang yang nak beli produk dan servis mereka. Bisnes memerlukan consumer, consumer memerlukan bisnes untuk meneruskan kehidupan. Nak beli makanan, nak beli baju, nak beli servis dan sebagainya. Inilah dia dua entiti yang menggerakkan mana-mana ekonomi kapitalisme. Okay? So, apa-apa yang berlaku kepada consumer? Katakan permintaan sedang berkurang. Demand jatuh. Okay, saya buat macam ni lah ya. Yang lebih mudah bukan demand. Saya tulis kat sini spending. Katakan spending consumer jatuh. Pembelanjaan consumer jatuh. Apa yang akan berlaku pada bisnes? Maknanya bisnes punya profit pun turun. Profit bisnes turun. Apa yang berlaku pada ekonomi? Ekonomi akan kontrak. Kontrak maknanya mengecut. Sebab apa? Bisnes tak berkembang. Malah bisnes kena buang pekerja. Kecilkan skil. Ekonomi akan mengecut. Dan begitu juga sebaliknya. Kalaulah consumer spending meningkat, profit pun akan meningkat. Dan apa yang akan berlaku kepada ekonomi? Ekonomi akan expand. Inilah dia kitaran ekonomi kapitalisme. Kita memang dah sebati dengan sistem ni. So, macam mana kita nak menilai sentimen consumer? Macam mana kita nak menjangkakan perbelanjaan consumer? Okeylah, dengan kita lihat macam Sumbi katakan tadi, kita melihat kepada indikator untuk consumer. Ini kita boleh melihat kepada contohnya Consumer Sentiment Index, UMCSR, University Michigan Consumer Sentiment Index. Untuk bisnes kita boleh melihat kepada apa? Nak menilai bisnes punya sentiment. Kita akan gunakan PMI ataupun NMI, Non-Manufacturing Index, dan juga Purchasing Manager Index untuk kita untuk kita menilai sentimen bisnes terhadap ekonomi. Okey, apa tu Sumbi? Malaysia hilang dalam map XM, background shadow. Ini dekat website ke apa ni? Masuk Zumbi. Ke dekat mana ni Zumbi? Itu mungkin grafik punya ni juga. Okay, InsyaAllah tidak ada tidak ada makna-makna yang tersurat je kat situ. Mungkin dia cuma overlook dari segi grafik saja. Dia bukannya kita main game perang kita bagi perang kita pangkah negara dia kita. Okey, hilang dalam .map XM. Sini masuk di sini. Masuk dekat slide saya. Okey, kalau dekat slide saya pun tak perasan. Rupanya ini globe ya. Okey. Okey, baru saya faham Zumi. Kat sini. Malaysia dekat mana? Malaysia dekat sini. Sini Malaysia. Malaysia kat sini. Okey, saya pun tak perasan ada global map kat belakang. Anyway, so okey, kembali kepada kita punya discussion. Okey, inilah dia yang menggerakkan ekonomi. Consumer dengan business. Pusing-pusing dekat sini juga. Alright. Sebab tu kita sangat pentingkan tentang sentimen consumer dan juga sentimen business. Kita boleh melihat ataupun menjangkakan sentimen consumer dan business melalui apa? Melalui indikator UMCSI dan juga PMI dan juga NMI. Okay, ini dia struktur dia. Kita kena pindahkan ke sini. Ini sama ada ekonomi akan kontrak ataupun ekonomi akan expand. Bergantung kepada mekanisme ini. Semula bermula di mana?
bermula di sini. Inilah number one. Kemudian akan memberikan kesan kepada bisnes, kemudian barulah memberikan kesan kepada ekonomi secara keseluruhan. Okey, itu dia cerita dia. Anda pergi mana-mana negara lah. Selagi negara itu menggunakan kapitalisme, ini dia. This is the simplest explanation. Penjelasan yang paling ringkas. Macam mana ekonomi berfungsi. Okey, baik. Seterusnya. So, bisnes kita ada dua, perkilangan dan juga servis. Okay, so perkilangan kita ada cyclical, kita ada defensif. Servis pun kita ada cyclical dan kita ada defensif. Dan entiti yang paling penting untuk kesemua ni adalah sebenarnya kerajaan. Okay, kerajaan lah yang akan meletakkan polisi kewangan. Okay, polisi kewangan, polisi ekonomi. Ini saya sekalikan dengan bank pusat ya. Dengan central bank sekarang. Okay, biasanya dia akan bertindak secara okay, polisi ekonomi, hawkish ataupun hawkish ataupun dovish, cukai dan juga tarif ya. Lagi kalau kita banyak import dan ekspor, cukai dan tarif ni boleh memberikan kesan yang besar terhadap duit keluar masuk negara. Okay. So ini dia. Mana-mana betul Sembi, bank negara. Bank pusat, bank negara lebih sama kayak gitu. So ini dia. Mana-mana ekonomi yang gunakan kapitalisme, ini saja yang anda perlu gambarkan di kepala anda. Ya. Jadi paling basic inilah yang paling basic. Okay, anda punya pemahaman terhadap ekonomi bermula di sini. Okey, boleh? Ini dia struktur ekonomi. Saya ulang benda yang sama. Anda faham ni, anda tahu dia punya korelasi ataupun hubungan antara entiti-entiti ini, anda lebih mudah nak faham pergerakan ekonomi. Dan kenapa ekonomi berubah daripada fasa ke fasa, kenapa kerajaan akan masuk campur, bank pusat akan masuk campur untuk memulihkan ekonomi, macam mana dengan mengatur polisi, stimulus, kadar faedah dan sebagainya. Baik. So next. Kita nak bercerita tentang indikator pengesahan ekonomi. Okay, jadi kalau anda tengok NFP tu, anda ingat adalah leading. NFP bukan leading ya. NFP bukan leading indicator. NFP adalah confirmation indicator. Jadi kalau anda trade NFP, trade news, anda bukan trade menggunakan lagging indicator. Anda hanya trade price action. Nampak ya? Okay. So, indikator pengesahan ialah indikator yang fungsi utamanya ini mengesahkan ataupun membatalkan jangkaan anda. Okey, apa maksud saya? Nanti saya tunjukkan. Sebab kita membuat jangkaan ekonomi bukan menggunakan indikator pengesahan. Kita membuat jangkaan ekonomi menggunakan indikator utama ataupun leading indicator. Okey, so ini adalah antara contoh-contoh indikator pengesahan ya. Kita ada apa? Kita ada NFP. Okay, pengangguran pun sama. Indikator confirmation. Betul, Sumi. Jadikan bookmark. Okay, kita nak faham tentang ekonomi, kita mulakan di sini. Paling mudah. Kita punya apa? Dia punya mind map. Kemudian kita kembangkan lagi. So, selain daripada NFP dan juga pengangguran, kita juga boleh menggunakan barangan tahan lama ataupun durable goods sebagai indikator confirmation ekonomi ya. Ini bukan untuk chart, ini untuk ekonomi. Dan juga produksi industri. Baik. So, kenapa saya katakan indikator pengesahan ataupun confirmation indicator, apa function dia? Ialah untuk mengesahkan dan membatalkan jangkaan yang kita dah buat sebab kita akan melihat indikator pengesahan pada fasa kedua. Fasa pertama, kita menggunakan apa? Kita menggunakan ini. Ini adalah macam mana indikator ekonomi akan dilaporkan. Mana keluar dulu, apa yang akan mempengaruhi apa. Jadi ini, dia punya mind map. So,
indikator seperti Purchasing Managers Index, PMI, dan juga Non-Manufacturing Index, NMI. Ini adalah dua indikator yang memberikan kita gambaran tentang sentimen syarikat. Syarikat ni dia yakin tak dengan ekonomi? Syarikat ni nak kembangkan bisnes ke, nak kecutkan bisnes ke, nak tambah pekerja ke, nak buang pekerja? Kita boleh jangkakan melalui data PMI, NMI. UMCSI pula, UMCSI ni adalah untuk kita menjangkakan ataupun menggambarkan sentimen konsumer. Okay, permit pembinaan untuk kita menjangkakan pelbagai ya sentimen konsumer, sebab kalau permit pembinaan meningkat maknanya konsumer nak beli rumah. Juga kita dapat menjangkakan sentimen sektor hartanah. Kalau permit pembinaan meningkat maknanya developer pun sedang sentimen positif. Mereka yakin dengan prospek jualan. Dan juga kita dapat menggambarkan kesihatan sektor perbankan. Kalau permit pembinaan meningkat maknanya bank sedang kasih banyak duit. Bank sedang sihat sekarang. Okay, itu semua indikator utama. Kita membuat jangkaan di sini. Kat sinilah kita membuat jangkaan. Okay, jangkaan sama ada kita bullish ataupun bearish. Ini saya cerita untuk ekonomi ya. Ataupun bearish. Dan kat sinilah kalau anda trade ataupun anda invest dekat saham, anda akan buka posisi kat sini. Okay. Sama ada anda beli ataupun anda jual. Katakan anda lihat, oh, permit pembinaan meningkat. Saya sangat bullish tentang sektor hartanah. Anda boleh cari mana-mana saham sektor hartanah, construction ke, yang buat perabot ke, yang buat cat ke, yang buat batu bata ke, okay, mana-mana lah. Yang berkenaan dengan construction. Anda boleh beli sebab anda menjangkakan mereka akan busy dalam beberapa bulan akan datang. Sebab apa? Permit pembinaan menunjukkan banyak projek akan berlaku. Okay, nampak ya? Jadi kat situ anda buat posisi anda entry kat situ. Okay, kemudian barulah datang indikator pengesahan. Ya, dalam 138 tu baru kita dapat indikator pengesahan yang fungsinya adalah untuk sahkan atau batalkan anda punya jangkaan. Jangkaan apa? Jangkaan yang anda buat 3 bulan lepas. Okay. So dekat sinilah anda sama ada posisi anda nak exit. Okay. Ataupun anda hold. Anda nak hold ataupun anda nak exit di sini. Bila anda hold, kalau dia punya indikator pengesahan bersetuju dengan jangkaan anda. Apa maksud saya? Kalau PMI, NMI, UMCSI positif, kita menjangkakan apa? Kita menjangkakan NFP, pengangguran semua akan positif. Jadi kalau dia selari ataupun dia bersetuju dengan jangkaan anda hold lah position. Sebab maknanya jangkaan anda dah betul. Anda hold position sampailah ke anda punya take profit ataupun sampai kepada bila anda dapat reversal nanti ya. Kalau anda lihat, ni kes yang kedua. Anda bullish ya untuk PMI, NMI dengan UMC. Anda boleh. Tetapi bila keluar data pengesahan NFP pengangguran semua ni, tiba-tiba bearish pula. Maknanya apa? Maknanya anda dah salah. Anda boleh exit daripada position dalam saham-saham tersebut. Itulah tujuannya. Inilah fungsi indikator semasa. Okay? Fungsi sebenar NFP. Okay? Bukannya untuk anda trade intraday mendapat. Itu boleh juga, tapi itu lebih kepada teknikal. Ini adalah cara menggunakan NFP secara fundamental untuk membantu anda dalam menguruskan portfolio pelaburan anda. Jangan jadi mafia tanah. Saya rasa di kebanyakan negara mungkin akan wujud je mafia tanah ni. Jadi kena pandai-pandailah nak berurusan dengan dia. Apa kata jadi kawan kepada dia? Mungkin akan senang kita pergi kerja nanti. Okey, saya gurau saja. Okay, jangan terlibatkan diri dengan mafia tanah. Okey, last kali baru kita dapat indikator ketinggalan lagging. So, kalau kita ini senang, ini adalah leading
Ini adalah lagging. Ini adalah apa kita panggil? Sorry, silap. Terbalik. Ini bukan lagging. Ini adalah confirmation. Salah. Confirmation. Leading. Confirmation. Dan akhir sekali, indikator lagging. Lagging ni maknanya anda dah tertinggal bas. Okay, anda gunakan ni untuk reference saja. Maknanya pada ketika ni harga dah jalan. So, di manakah kedudukan NFP, pengangguran, produksi semua ni adalah di sini. Okay. Indonesia awal tahun ni booming. Kes habis. Adakah kerajaan di Indonesia sedang sedang actively memburu ke? Macam saya tengok di Filipina, dia punya presidennya di Duterte, dia memang actively memburu gangster-gangster di Manila. Adakah Indonesia melakukan perkara yang sama? Ya, menarik tu. Adakah Indonesia mengambil langkah yang drastik untuk menangani isu mafia tanah? Seperti yang diambil oleh Presiden Filipina, tapi itu lebih kepada mafia di bandar ya. Memang diambil pendekatan yang agresif yang di Twitter tu. Okay. Some celebrity maknanya selebriti pun terlibat ya dalam kes-kes hartanah ni. Saya tak terkejut sebab selebriti kadang-kadang digunakan untuk mendapatkan trust. Untuk mendapatkan trust orang-orang biasa nak meletakkan legitimacy kepada skim tu digunakan front selebriti. Banyak bisnes menggunakan itu ya. Macam FTX lah. FTX menggunakan apa? Menggunakan pemain bola sepak, pemain basketball, artis, Tom Brady, Steph Curry digunakan. Orang bukan tahu pun pasal pasal kripto. Tapi diorang menjadi ambassador. Sebab apa? Sebab nak tarik orang masuk untuk letakkan duitnya. Sebagai contoh ya. Jadi perkara yang biasa. Selebriti mungkin diorang pun mangsa juga. Okay. Baik. So, kita pergi ke laporan keadaan pekerjaan. Employment Situation Report. Biasanya akan dikeluarkan di Amerika Syarikat pada awal bulan. Minggu pertama tiap-tiap bulan, dekat sinilah yang akan yang kita akan dapat data NFP, pengangguran dan sebagainya. So, yang biasanya kita akan fokuskan kepada ialah NFP dan juga pengangguran. Sebab ini akan memberikan kita gambaran tentang kesihatan labor market. Baik. Kenapa penting NFP? Dia boleh mempengaruhi sentimen konsumer. Konsumer ni siapa? Rakyat macam kita, rakyat marhin. Kalaulah NFP negatif, apa maksudnya? Maksudnya, ekonomi tidak menjana pekerjaan baru ataupun tidak menjana pekerjaan baru yang cukup, makin berkurang. Apakah implikasinya? Kuranglah peluang pekerjaan. Jadi kalau kita dengar, kalau kita katakan baru grad, tengok NFP negatif, macam mana? Saya nak kena berebut dengan siapa? Saya mungkin kena berebut dengan orang yang dah 5-10 tahun pengalaman untuk mendapatkan kerja yang sama. Memanglah saya akan down. Sentimen saya akan negatif, benda-benda macam tu. Okay, pengangguran sama. Kita kalau kita tengok pengangguran meningkat, siapa yang tak risau ya? So, itu dia. So, itu adalah pengaruh kepada konsumer. Kalau pengaruh kepada kerajaan ialah kerajaan akan mengambil tindakan. Kalau NFP lemah, maknanya ekonomi tak menjanakan pekerjaan yang cukup untuk rakyat, kerajaan kena ambil tindakan. Kerajaan kena membuat projek stimulus ke ataupun kena masuk campur membuat lebih banyak institusi kemahiran ke ataupun mendapatkan FDI supaya dapat membuat sektor baru di negara. Apa-apalah ya yang boleh menyumbang kepada pekerjaan baru. Akan mempengaruhi polisi ekonomi juga. Sebab itu penting. Kenapa dia bergerak laju? Sebab bukan saja kita tengok. Kerajaan pun tengok juga. Sebab ni akan membantu mereka nak mengatur polisi di masa akan datang. Ya.
Okay, saya tahu ramai gunakan NFP ini yang dapatkan dia punya pergerakan rancak, tapi bukan itu saja fungsi ya. Boleh, tak ada masalah, tapi itu anda trade hanya semata-mata teknikal. Fungsi NFP yang lebih besar ialah untuk kita menggambarkan, melihat, mentafsirkan kesihatan ekonomi. Baik. Okey. Apa itu NFP? Okey, baik. Kita elaborate sikit tentang NFP. Apa itu NFP? Ini dia. Semua pekerjaan yang ditambah ke dalam ekonomi Amerika Syarikat pada bulan itu, okey, kecuali empat ini. Pekerja kerajaan tak masuk. Pekerja tetangga swasta, contohnya maid ataupun apa ni orang gaji, tak termasuk. Ah, pekerja organisasi tidak berasaskan keuntungan NPO pun tak termasuk. Ya. NPO pun tak termasuk, dan of course orang yang bekerja kat ladang pun tak termasuk. Selain itu, semua kita kira sebagai NFP. Lawyer ke, plumber ke, polis ke, pilot ke, tentera, tentera tak apa. Sebab dia kerajaan, tak. Tentera terkira juga. Nurse ke, semua masuk ke dalam NFP. Pengangguran tinggi, hasilnya mengikut Sumbi adalah banyak criminal case. Pengangguran rendah, banyak shopping. Yes, maknanya kalau pengangguran rendah, kita boleh tafsirkan kepada consumer spending akan meningkat. Maknanya orang ada kerja, orang ada gaji untuk dibelanjakan kepada ekonomi. Ekonomi pun boleh berkembang. Itu tafsiran kita. Kalau pengangguran tinggi, banyak kes kriminal, itu mungkin di mungkin di Amerika kot. Itu mungkin di Amerika kot. Baik. So, kenapa pekerjaan NFP penting? Sebab GDP Amerika Syarikat 80% disumbangkan daripada pekerjaan NFP. Sebab itu sangat penting. Sebab itulah kerajaan memerhatikan naik turun NFP. Baik, so itu dia. Membantu kerajaan membuat polisi ekonomi. Baik, so itu dia NFP. Next, ialah pengangguran. Pengangguran. So, cara kita nak kira pengangguran ni, mungkin orang akan tanya, adakah kita nak ketuk pintu setiap rumah, tanya, anak awak kerja ke tidak? Tak. Apa kita buat ialah kita akan refer kepada badan insurans. Jadi cara kita nak kira pengangguran ialah kita akan melihat kepada data insurans. Sekurang-kurangnya inilah sistem yang mereka ya. Jadi kita akan kira insurans, ada dua bahagian. Iaitu yang pertama, tuntutan awal initial claim. Orang yang baru saja hilang kerja, mereka akan tuntut buat kali pertama. Daftar insurans buat kali pertama, tuntutan awal. Tuntutan sambungan pula ialah mereka yang dah lama menganggur. Dah lama menganggur dan tak dapat kerja-kerja yang baru. So, dua data ini akan memberikan kita gambaran tentang pengangguran lah ya, di dalam ekonomi Amerika Syarikat. So, naik turun pengangguran akan memberikan kesan kepada apa? Kepada NFP. Pengangguran meningkat, apa anda punya jangkaan tentang NFP? NFP pun akan berkurang. Sebab tak cukup kerja lah, pengangguran meningkat. Dan begitu juga sebaliknya, pengangguran berkurang, NFP meningkat. Sebab apa? Orang dah ada kerja. Itu dia punya apa? Itu dia punya connection, hubungan antara NFP dan juga pengangguran. Apa tu Sufi? Indonesia tak boleh kira macam tu. Macam mana di Indonesia nak kira Sufi? Ada tak insurans punya pengangguran insurans claim? Kita kena tengok kita kena tengok satu persatu. Payah macam tu apa ni Sunbi. Takkanlah kita nak ketuk pintu setiap rumah yang tanya, anak awak kerja ke tak? Banyak kerja tu kita nak buat.
Jadi macam mana data pengangguran dikira di Indonesia? Saya pun berminat. Saya di Malaysia pun saya tak pasti macam mana orang kira. Saya kena buat study macam mana Malaysia mengira pengangguran. Takkan mereka main buat ramalan je, mesti ada basis kan? Alright, so okay. Satu lagi, apa yang kita boleh gunakan ialah kita nak menjangkakan data-data pengesahan macam pengangguran kan. Apa kita boleh buat? Kita boleh refer kepada data-data PMI. Okay, jadi PMI yang lain adalah, orang dapat perhatikan sini, leading indicator. Okay. Di dalam leading indicator, kita dapat tahu kalaulah syarikat bercadang nak menambah pekerja, okay, yang kita lihat daripada PMI dan NMI, maknanya kita pun boleh menjangkakan pengangguran dan NFP juga akan terkesan. Maknanya kalau, saya tanda kat sini kalau syarikat nak tambah pekerja, apa yang akan berlaku? Pengangguran akan turun, NFP akan meningkat. Dan ingatnya, leading indicator ni adalah 1-3 bulan sebelum data NFP dikeluarkan. Maknanya dia punya jarak 1-3 bulan yang sebelum. Okay, boleh? Ini dia. Indonesia kira dengan kredit naik. Kredit motosikal, rumah, kereta. Kredit tu maknanya mereka membuat loan ke apa? Cara mereka mengira pengangguran berdasarkan kredit motosikal, rumah, kereta. Maknanya lagi kalau kredit berkurang ataupun kontrak pinjaman berkurang, adakah itu menggambarkan pengangguran di sana? Menarik ni, saya kena study sendiri, saya kena study macam mana Indonesia dan juga Malaysia mengira pengangguran. Okay, saya rasa dekat Malaysia ni insurans hilang kerja yang ada mungkin life insurance kot. Life insurance ataupun adalah. Okay, tapi tak tak awareness dia tak begitu tinggi lah. Saya rasa ramai yang tak ada insurans pekerjaan di Malaysia ni. Saya tahu ada yang ada, tapi kebanyakannya tak ada. Majoriti saya rasa tak ada dekat Malaysia ni insurans pekerjaan. Ke sekarang ni dah mula ada awareness. Okay, sebab dia tak menjadi kewajipan tu. Jadi saya cek balik Malaysia macam mana kira pengangguran. Okay, baik. Alright, so itu dia keadaan pengangguran. Okay, next. Kita ada berapa minit lagi? Kita 3 minit lagi. Kita 3 minit lagi, kita cerita tentang ni lah. Okay. Laporan barangan tahan lama juga adalah indikator confirmation. Cara barangan tahan lama ataupun durable goods. Ini penting sebab ini akan memberikan kita gambaran tentang sentimen consumer dan juga business. Durable goods. Sumi, bila loan NPL non-performing loan, bermakna pengangguran meningkat. Okay, make sense? Make sense. Kalau banyak loan yang diservis dengan lancar, maknanya pengangguran turun. Okay, make sense. Okay, bila NPL tu dah keluar red flag lah. Orang dah tak boleh nak bayar, maknanya tak ada kerja lah. Boleh lah, make sense. Okay, make sense. Kita punya mekanisme macam tu. So, durable goods. Ini boleh memberi kita sentimen tentang permintaan consumer dan juga sentimen syarikat. So, pesanan baru diterima ni adalah sebenarnya permintaan consumer. Itu tafsiran kita. Permintaan consumer. Itu kita punya direct translation kepada pesanan baru. Dan laporan barangan dah lama ni dia very wide dia sebab ada 4,000 sampel. 4,000 company.
yang akan contribute kepada laporan ni. Okay. Apa itu barang yang dah lama? Ini dia. Okay. Capital tinggi dan jangka hayat 3 tahun ke atas. Inilah dia. Okay. Non-durable, yang anda guna sekejap. Yang durable anda guna lama. Okay. Tapi orang macam saya, basikal setahun dah rosak. Okay. Jadi 4,000 syarikat, 85 industri yang berbeza. Okay. Maknanya dia punya data sampling sangat bagus. Next. So itu dia, permintaan bisnes. Dapat digambarkan daripada barangan tak laku. Okay. So, okay, kita ada lagi seminit. Okay, last before kita end, dan kita akan sambung dengan sesi bersama Wani nanti. Saya nak bercerita tentang produksi industri. Jumlah bulanan barangan yang dihasilkan. Okay. Kenapa penting? Sebab ia menunjukkan sentimen syarikat. Sentimen syarikat maknanya adakah syarikat yakin dengan prospek jualan ataupun tidak. Kalaulah syarikat yakin dengan prospek jualan, sudah tentu mereka akan meningkatkan produksi. Malah lebih daripada normal sebab mereka nak menangkap permintaan. Nak memaksimumkan jualan. Sebaliknya, kalau mereka negatif, bearish dengan prospek jualan, mereka akan kurangkan produksi. Kalau dulu sebulan keluarkan 10 kereta, mungkin sekarang sebulan keluarkan 8-7 kereta je. Sebab mereka tahu pembeli tak banyak. Okay, nampak? Okay, boleh ya? Pengangguran naik sikit, loan motosikal second hand naik. Pengangguran naik banyak, motosikal baru naik. I see. Ya. Okay, itu pun boleh kita gunakan ya sebagai metrik. Sebab tak semua negara senang kita nak membuat sampling ya. Macam di Indonesia ada beribu-ribu pulau ya. Nak manage beribu-ribu pulau dan setiap penghuni di pulau-pulau itu very difficult. Okay, jadi ya ini pun make sense. Pengangguran naik, loan motosikal second hand. Ya. Right. Okay, baik. So, ini dia. Kalau syarikat yakin dengan prospek jualan, mereka akan tingkatkan production lebih daripada normal. Kalau dulu sebulan keluar 10 biji kita, kalau mereka yakin, mereka keluarkan 12. Sebab mereka tahu ada customer nak beli. Okay, kalau sebaliknya, mereka tak yakin dengan prospek jualan, sentimen negatif, mereka akan kurangkan production. Dulu keluar 10 biji kereta sebulan, mungkin keluar dalam 7 saja sebab mereka tahu nak cari pembeli susah. Ya. Ini kita dapat lihat dalam laporan, ini boleh memberikan kita gambaran tentang sentimen syarikat-syarikat daripada pelbagai sektor yang berbeza. Ya. Inilah cara kita membaca ekonomi. Sekurang-kurangnya, ekonomi di Amerika Syarikat. Untuk Malaysia, untuk Indonesia, itu kita kena buat kelas yang lagi satu. Ya. Kita kena buat kajian lagi. Macam mana Malaysia dan Indonesia mengira pengangguran dan juga pekerjaan yang akan ditambah ke dalam ekonomi. Baik, okey, jadi saya dah di hujung sesi, jadi kita akan akhirkan di sini dan kita akan sambung selepas ini. Saya bersama dengan Wani. Okay, jadi jangan ke mana-mana ya.